Ya, sila ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kerana memberi ruang untuk saya bersama-sama membincangkan rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baru 2010. Saya menyokong cadangan untuk meluluskan rang Undang-Undang Tenaga Boleh Dibarui 2010 yang bertujuan untuk menggalakkan penjanaan elektrik dan menstabilkan pembekalan dan membantu mengekalkan pembangunan sosioekonomi negara. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, berapakah, walaupun dijawab tadi, saya nak minta resmi daripada Menteri, berapakah keperluan sebenarnya tenaga elektrik dalam negara kita sekarang, jumlah yang perlu menjadi sebagai reserve atau buffer dalam suatu masa, berapakah penjanaan dari berbagai punca dalam energy mix, daripada fossil fuel, izin sampai kepada tenaga boleh dibarui, tenaga boleh baru dan lain-lain lagi, bagi membolehkan untuk mendapat gambaran sejauh mana tenaga boleh baru perlu dijana dan diberi galakan dan penekanan. Satu yang betul, saya dipahamkan dari jawapan bertulis bahawa satu daripada punca tenaga iaitu hidro, bakun merupakan mungkin satu punca besar untuk menjana elektrisiti yang akan bermula pada Julai 2001, yang dilengkapi dengan 8 turbin berkapasiti 300 MW dan jumlah yang akan dijana itu sebanyak 2,400 MW. Jadi saya dipahamkan tenaga yang dijana daripada bakun ini hanya untuk digunakan di Sarawak dan sebahagian untuk Sarawak Corridor on Renewable Energy Score. Jadi untuk pengetahuan atau yang betul, saya pada 2 April 2011 yang baru ini, saya bersama dengan Esko Kerajaan Negeri Selangor melancarkan satu sistem mikrohidro di kampung orang asli Tanjung Rambai, Genting Pras, yang diketuai atau dipelopori oleh seorang jurutera daripada Sabah, iaitu pengarah Yayasan Tony Bong Sabah, yang mengeluarkan satu mesin mengeluarkan 3 kW dan dapat dimanfaatkan oleh 20 rumah orang asli. Jadi saya dipahamkan Yayasan Tony Bong ini sudah pun berjaya memasangkan 16 mikrohidro di Sabah dan akan memasang satu lagi di Gombak, Selangor. Saya melihat dengan kaedah kendalian mikrohidro yang mudah, yang boleh dikendalikan oleh komuniti, di samping mini hidro yang telah pun dibangunkan, maka saya kira kita boleh memperbanyakkan pembangunan mikrohidro dan mini hidro di kawasan pedalaman yang mempunyai punca air terjun dalam menjana tenaga elektrik dan boleh disambungkan kepada grid kemudiannya. Yang penting kita berharap Kementerian Sumber Asli bersama dengan Kerajaan Negeri dapat memantau supaya dan juga menguat kuasa supaya kawasan tadahan air seluruh negara tidak diterokai dan dicemar. Datuk Yang Bertuah, berdasarkan jawapan Menteri Tenaga Boleh Baru yang dilaksanakan di bawah program Small Renewable Energy Power, iaitu program SRIP, termasuk biomass, setakat 31 Januari 2010 hanya boleh dijual kepada pihak utility iaitu TNB dan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB sebanyak 45 MW dari 5 loji biomass. Sedangkan pada peringkat awal program SRIP ini melibatkan 21 projek biomass dengan kapasiti 197 MW. Jadi saya berharap dengan RUU Tenaga Boleh Baru ini dan pemantauan yang lebih intensif dan juga
bantuan yang boleh menggerakkan hasil penjaraan elektrik ini daripada program seri ini dapat ditingkatkan dan mencapai sasaran yang kita harapkan. Saya gembira mendapat maklumat daripada kementerian bahawa jumlah kapasiti tenaga yang tidak bersambung ke grid dianggar sebanyak 1112 megawatt yang kebanyakan dari kilang kelapa sawit, dan dalam masa yang sama kita berharap dengan usaha general penjanaan ini maka pengurusan sisa kelapa sawit juga dapat kita atasi. Satu yang betul, solar di bawah projek Malaysia Building Integrated Photovoltaic MBIPB dengan kerjasama kerajaan Malaysia dan United Nations Development Program dan Global Environment Facility UNDP GF. Program ini menggalakkan penggunaan Building Integrated Photovoltaic BIBP untuk menurunkan kos sistem photovoltaik dari RM31,410 per kilowatt peak pada tahun 2005 kepada 19,121 per kilowatt peak pada tahun 2010, dan mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau. Saya dipahamkan setakat 31 Disember 2010 jumlah kapasiti tenaga solar hanya sebanyak 2,522 kilowatt peak sahaja melalui program MBIPB. Memandangkan individu mungkin kurang mampu memasang photovoltaik modul ataupun sel photovoltaik, jadi saya kerana kosnya mahal, jadi saya mencadangkan agar semua kerajaan negeri memasang photovoltaik modul ini atau sel di atas bangunan kerajaan masing-masing bagi menjana elektrik. Dalam masa yang sama diharap kos pemasangan sel fotovoltaik akan menurun lagi sebagaimana dijanjikan oleh Persatuan Pengeluar Sel Fotovoltaik Malaysia, dan kita juga berharap tarif elektrik dapat diturunkan demi kesejahteraan rakyat. Tapi soalan ringkas saya, berapakah jumlah tenaga elektrik yang dapat dijana daripada bangunan green teknologi di Bangi itu? Kita berharap dengan penggubalan dasar dan plan tindakan tenaga boleh baru di mana mekanisme feed-in tarif FIT diperkenalkan dapat memacu pembangunan tenaga boleh baru. Satu yang betul, pada akhirnya saya sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam mengendali bahan radioaktif dan bahan nuklear selama 25 tahun. Jadi saya berharaplah pihak sahabat-sahabat ahli-ahli yang berhormat dapat mempertimbangkan cara yang lebih wajar, dan saya bersetuju sebagaimana cadangan Tekan Batu dan juga Kubang Krian mengatakan mintalah kementerian, sebagaimana saya pernah minta dulu supaya kementerian menyebarkan maklumat seluas-luasnya mengenai kebaikan dan keburukan nuklear. Dan bagi saya, dengan teknologi sekarang yang lebih mementingkan ciri keselamatan, maka insya-Allah satu masa kita apabila kita kekurangan tenaga, maka tenaga nuklear ini kita perlukan. Itu sajalah. Terima kasih. Sambung.